إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الكبيرة الخامسة والأربعون dosa besar yang ke-45 iaitu an-namam. An-namam adalah mengadu domba ataupun membawa mulut. So ini an-namam. Bawwab al-Bukhari fi sahihihi. Al-Imam al-Bukhari meletakkan bab dalam sahihnya fi kitab al-adab baban bi'inwan, dalam kitab al-adab bab an-namimatu minal kabair. An-namimatu, namimah, mengadu domba ataupun melaga-laga ke orang ni, membau mulut, minal kabair, adalah daripada dosa besar. Qala an-Nawawi fi syarh sahih Muslim haqiqatuha naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'din ala jihatil ifsad. Berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, hakikat namam itu adalah naqlul kalamin nas, membawa cakap orang, naqlu, memindah-mindahkan cakap orang, ba'duhum ila ba'din, kepada satu antara satu sama lain, ala jihatil ifsad, untuk tujuan buruk, untuk tujuan merosakkan, ifsad. Wahia muharramatun bin nususi wal ijma', dan dia adalah haram dengan nas dan ijma'. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Humazah, wailun likulli humazatin lumazah, celaka ataupun wailun, neraka, wail, likulli, bagi setiap orang yang hamazatin lumazah, hak ni orang yang mencela, lumazah dan sebagainya. Wan namimatu tutlaqu fil ghalibi ala man, dan dikatakan namimah itu pada kebiasaannya disebut kepada orang man yanummu qaulal ghairi ilal maqula anhu, iaitu dia bawa cakap orang A, dia bawa kepada cakap orang B. Ka qaulihi, seumpama dia kata fulanun yaqulu fika kadha, kau tahu tak dia cakap engkau ialah gini. Walaysat an-namimatu makhsusatun bidzalika bal hadduha kashf ma yakrahu kashfuhu, dan dia kata namimah itu bukan sekadar itu. Namimah bukan sekadar bawa cakap orang saja, tetapi namimah itu kashfu ma yakrahu, dia buka benda yang orang lain tak suka. Maksudnya dia bukan saja dia kata apa nama, orang A bagi tahu kat aku kau gini. Dia tambah lagi perisa supaya yang dia nak daripadanya adalah orang B tu tak suka kepada orang A. Sawa'un karahu al-manqulu anhu أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز. Boleh jadi al-kashfu itu boleh jadi sama ada dengan cakap-cakap ataupun dengan tulisan, surat ke apa-apa. Di zaman sekarang WhatsApp, orang message, atau بالرمز, ataupun dengan simbol. Dia buatlah
memek muka, macam-macam lah, macam-macam tujuan orang lah, menyebabkan bila orang tengok je orang faham dah. Bil ima, dan sama al ima isyarat wa nahwiha sawa'un kana al manqulu min al a'mali aw al aqwal, sama ada al manqul yang dinakalkan itu adalah perbuatan ataupun percakapan, sawa'un kana aiban aw ghairuh. Kau tahu tak, bila aku sebut nama kau kat dia, dia buat muka macam ni. So dia pun faham, dia tak suka lah. So itu namanya namimah. An-namimah bukan bawa kalam saja, tapi bertujuan nak rosakkan, bertujuan al-ifsad, nak merosakkan hubungan. Fakullu man humilat ilaihi an-namimatu wa qila lahu qala fika fulan kadha lazimahu sittatu umur. Dan dia kata fakullu, dan setiap yang dibawakan cerita kepada kita ni, kalau ada orang bawa cerita kat kita, maka dia kata waqila lahu, dia cakap kat kita, qala fika fulan kadha, orang ni kata kat engkau sekian dan sekian, maka dia kata lazim kepada kita 6 benda. Bila ada orang datang bawa cerita, dia kata dia bagi tahu kat kita ni, so kita tu bagaimana kita reaksi kepada orang yang bawa cerita? Pertama, an la yusaddiquh, pertama jangan percaya. Pertama mesti jangan percaya, an la yusaddiquhu li'anna an-nammam fasiqun mardudul khabar, kerana namam ini orang fasik. Namam adalah orang fasik, dia bawa cerita dan cerita itu mardudul khabar, orang fasik ni tak boleh diterima riwayat dia. So ahli hadis, kalau dia tengok orang ni suka bohong, orang ni sebagainya, dia tak ambil riwayat. So begitu juga kita, kalau ada orang bawa cerita kat kita tentang satu orang berkata tentang kita, maka first kali jangan kata betul ya, tak, jangan percaya. First kali jangan percaya, kerana dia tu fasik. Allah kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang orang fasik bawa berita, maka cek. Kenapa Allah guna fasik? Kita dah sebut banyak kali dah. Kenapa Allah guna fasik? In ja'akum fasiqun binaba'in, kerana kalau orang bertakwa, dia tak bawa cerita. Maka bila Allah tulis, Allah kata dalam Quran, in ja'akum fasiqun, kalau datang kepada kamu orang fasik bawa berita, maka hendaklah cek dulu, kerana kerja orang fasik memang suka bawa cerita. Yang kedua, an tanhahu an zalika wa tunassihuhu wa taqbahu fi'luhu, hendaklah kita melarang dia daripada buat demikian dan nasihatkan dia dan bagi tahu perbuatan kau ni buruk. Walau betul dia pun kata aku tak bohong lah, betul lah. So kata kat dia, pertama aku tak percaya, whatever lah, betul ke tak betul ke, aku tak nak percaya, sebab orang fasik ceritanya tak boleh terima. Yang kedua, ni kerja kau ni Allah larang. Bagi tahu kat dia terus, Allah tak suka walaupun benda tu betul, dan kita kata perbuatan itu Allah tak bagi, maksudnya membawa berita. Untuk apa kau bawa berita orang tu kutuk aku, kau pergi cerita kat aku, untuk apa? Untuk apa? In the first place, aku tak mau tahu pun. Lantaklah orang nak kata apa pun. Nak tunggu orang tak kutuk kita, memang tak ada lah. Ada saja orang kutuk kita. Lantak pilah mereka nak kutuk ke tak kutuk ke, ada kurang ke kita punya kehidupan? Sikit pun kita tak mau tahu. Yang ketiga, an tubghidahu fillah, kita benci dia kerana Allah. Aku marah kau ni kerana Allah. Wa qala fa innahu baghidun indallah, kerana benda ini Allah juga marah. Benda yang kau buat ni Allah juga marah. Wal bughdu fillah wajibun, dan marah kerana Allah wajib. Marah kerana Allah wajib. Marah kerana Allah maksudnya
Dia buat sesuatu yang Allah tak suka, dia buat sesuatu benda yang haram, wajib bagi kita marah. Wajib bagi kita marah. Alla yadhunna bil manqul anhu su'. Dan yang keempat, alla yazunna bil manquli anhu as-su'. Jangan pula kita menyangka-nyangka benda yang dinakalkan kepada kita tu. Maksudnya jangan bersangka. Allah kata dalam Quran, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhlah kamu daripada banyak sangkaan. Surah Al-Hujurat. Ya betul, kita tahu dia memang tak suka kita, tapi jangan bersangka buruk. Tapi tak boleh, susah kan? Mesti nak sangka buruk. Itu kita. So yang keempat, jangan bersangka buruk. Maksudnya pertama tadi jangan benarkan, yang kedua larang dia, yang ketiga marah dia kerana Allah, sebab dia buat benda yang Allah tak suka. Yang keempat, jangan ada sangka buruk dengan kawan yang dia duk bawa cerita tu. Orang A tu, kita sendiri jangan sangka buruk ke A. Boleh jadi berita yang dia sampai tu tak betul, cara nakalan tu, cara kita cerita. Dia dengar cerita daripada A, tapi bila dia sampai, macam telefon karat, kita main telefon karat. Tahu telefon karat? Orang pertama dia pun bagi statement. Kita baca, hafal, hafal lah, hafal. Okey, sampaikan kepada orang kedua. Kita pun sampai. Orang yang ke-10 nanti 360 darjah terbalik daripada yang awal punya statement. Manusia kan. Orang kedua kemungkinan betul, orang ketiga faham daripada orang kedua mungkin dah lain sikit. Orang ketiga cara menyampaikan kepada orang keempat dengan mimik muka. Orang kelima sampaikan kepada orang keenam dengan tambahan ayat, apatah lagi mengubah ayat. So bila mengubah terus daripada ayat. Kalau ubah ayat tak apa lagi. Kalau ubah ayat makna sama, okey lagi. Kalau udahlah ubah perkataan, ubah ayat, dah makna pun berubah terus, memang teruk lah. So sebab itu pertama, yang keempat tu, jangan sangka buruk kepada orang A. Sebab kemungkinan cara orang A cerita tu tak difahami oleh orang yang menyampaikan. Yang berikutnya, alla yahmilaka ma hukiya laka ala tajassus. Yang kelima, jangan menyebabkan berita yang sampai kepada kita tu kita pergi selidik dan merisik. Tajassus, mengintai-ngintai. Maksudnya pergi pula nak cari berita tu. Betul ke orang sampai kan ni? Dia pun pergi pula tanya orang lain, tanya orang lain. Betul tak ada cakap pasal aku? Tak payah buang masa. Banyak kerja yang tak buat lagi, dah sibuk buat kerja tambahan. Wal bahthu an tahqiqi zalika. Dan tak payah cari betul ke tak betul apa yang dia cakap. Tak payah buang masa. Qala ta'ala, Allah kata wala tajassasu. Jangan duk mengintip-intip. Surah Al-Hujurat. Ngintip-ngintip ni maksudnya mencari-cari berita lah. Jasus. Jasus tu mata-mata, kan? So jangan buat kerja ni. Yang keenam, an la yarda li nafsihi ma naha annamamu anhu fala tahqi namimatahu an la yurdi li nafsihi. Yang keenam, jangan redha benda ni untuk diri kita. Tak payah redha benda ni. Nah nama fala tahqi namimatahu. Jangan pula kita pula pergi cerita dengan orang. Kita pula pergi jumpa kawan kita. Kau tahu tak kawan ni semalam dia datang kat aku, dia perlu cerita pula kawan tu cerita, dia cakap pasal aku. Tak payah aku sibuk siapa. Dan kalau 6-6 ni kita buat, hidup kita selesa dan aman. Kalau 6-6 ni kita pergi cari pula, tak buat, tunggulah, maka hidup kita pun tak aman. Elok tak ada stres, jadi stres. Elok tak ada darah tinggi, dapat darah tinggi. Biar lapang dada, tak mau tahu, lantak pi lah. Orang nak ngutuk aku, ngutuk lah, peduli apa. Biar jadi orang berjiwa besar sikit.
Jangan orang ngutuk sikit dah menangis, orang ngutuk sikit kembang tu. So tak payah. Biar kita ni jadi orang yang berjiwa besar. Orang nak kata apa, katalah. Orang nak buat cerita pasal kita dan sebagainya, lantak aku tak mau tahu. Kalau betul dia buat demikian, itu dia dengan Allah Azza wa Jalla, dah selesai. Adapun aku, kalau dia buat demikian, aku maafkan. Oh, lagi bagus, aku maafkan pula. Ingat senang. So benda ni susah. So ini yang disebut oleh para ulama kita, kalau sampai berita orang namam ni, orang bawa berita, buat 6 benda ni tadi. Pertama, jangan benarkan. Yang kedua, larang dia daripada duduk menyampai-nyampai berita. Yang ketiga, marah dia kerana Allah, maksudnya marah dia kerana benda ini haram, menyampai-nyampaikan berita. Yang keempat, jangan bersangka buruk. Hatta kepada orang yang menyampaikan tu pun jangan bersangka buruk. Kita bersangka buruk, ni lah dia ni mesti nak laga-lagakan aku dengan dia. Walau tujuannya betul, walau tujuannya kita tahu dah dia ni memang bawa berita, dia ni memang mulut dia ni tak ada pakai. Tapi kita tahu dah, tapi tak payahlah sangka buruk. Biarlah dia. Kita nasihat dia kan tadi. Nasihat dia. Marah dia dan jangan menyangka buruk. Menyangka buruk kepada orang yang bawa berita dan menyangka buruk kepada berita yang asalnya daripada orang tersebut. Tak payah sangka buruk. Yang berikutnya, jangan pula kita menyebabkan pergi tajassus, pergi pula nak selidik betul ke tak hak berita yang sampai ni. Dan yang kelima, tak payah redha benda ni dan menyebabkan kita pun tak payah cerita dengan orang lain. Qala ta'ala, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamin. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Qalam ayat 10-11, wala tuti', jangan engkau taat, jangan engkau ikut, kulla hallafin mahin, setiap orang yang suka bersumpah. Halafin, suka bersumpah. Mahin, orang yang suka banyak menghina orang. Tak payah ikut, jangan taat. Hammazin, mencela orang. Hammazin, mencela orang. Masya'in binamim, suka duk kesana kemari bawa berita. Masya'in binamim, kesana kemari bawa cerita. So Allah kata jangan kau ikut pok-pok ni. Jangan ikut orang halaf, suka-suka bersumpah. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Ini orang tak waras. Duk sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Demi Allah, demi Allah. Alif lam lam ha. Ni orang tak waras. Orang duk bersumpah-sumpah ni macam something wrong kat otak dia tu. Halaf, mahin, suka menghina orang, mencaci maki. Sama juga hammazin, mencela. Masya'in binamim, yang suka mengadu domba ni bawa mulut. Wa qala ta'ala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Surah Al-Hujurat ayat 12. Adakah kamu suka, ahadukum, salah seorang di antara kamu, an ya'kula lahma akhihi maitan, makan daging kawan dia yang dah mati? Allah Subhanahu Wa Taala buat perumpamaan, suka tak kita pergi makan daging orang mati? Hak daging orang mati tu pula hak kawan kita. Tak ada siapa yang suka, dan benda ni keji. Benda ni jijik. Orang tak mau buat lah, makan orang ni. Orang hak makan orang, hak tambah pula kawan dia hak duk makan satu, gila lah. Yang kedua ni hak kalau lah dah terpaksa mudarat, barulah dia terpaksa makan. Kalau hak yang ada makanan tak ada, apa orang kata, meh sikit daging kau nak potong. Ni tak ada orang buat perangai macam ni. So Allah Ta'ala buat perumpamaan, orang yang duk mengumpat-ngumpat orang, duk cakap pasal orang dan sebagainya, hak ni lah dia. Adakah kamu suka salah seorang kamu makan daging mayat yang dah mati? Akhihi maitan fakarihtumu, dah tentu kamu tak sukanya. Fakarihtumu. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata namam. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Tidak masuk syurga namam. Namam tak masuk syurga. Akhrajahul Bukhari.
Al-Bukhari sebut dalam kitab Adabul Mufrad, dalam Kitabul Adab, dalam bab Al-Adab dalam Sahih Bukhari, babu ma yakrahu minan namimah, bab apa yang dibenci daripada perbuatan namimah. Muslim dalam Kitabul Iman, babu bayani ghalzi tahrimin namimah, bab beratnya pengharaman namimah, beratnya pengharaman an-namimah, daripada hadis Hudzaifah. Wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqabraini, dan adalah Nabi lalu dekat dua kubur, hadis selalu kita baca dah. Faqala innahuma la yu'adzaban, dua-dua ini sedang diazab, dua-dua mayat yang ada dalam kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabir, tetapi yang diazab itu bukanlah sebab benda besar, dia kecil saja. Amma ahaduhuma, adapun salah satu daripada kubur tersebut mayatnya itu, kana yamshi bin namimah, suka mengadu domba ni, suka bawa cakap orang min jihatil ifsad ni, suka melaga-lagakan orang. Itu yang seorang, yamshi bin namimah. Wa amal akharu, adapun yang ke satu lagi, fakana la yastatiru min baulih, maka dia tidak membersihkan kencingnya, dia tidak membersihkan kencingnya. Muttafaqun alaih. Hadis ni dah banyak kali kita sebut. So Nabi lalu dekat kubur dan Nabi bagi tahu dua kubur ni penghuninya sedang diazab. Dan Nabi tahu daripada mana? Wahyu. Nabi tahu daripada wahyu. Nabi tak tahu ghaib. Nabi tak tahu benda ghaib. Mana Nabi tahu dia tengah kena azab? Dah tentulah dia Nabi, maka sampailah wahyu kepadanya. Kubur lain Nabi tak tahu. Nabi hanya bagi tahu dua kubur ni saja. Dan kubur-kubur lain Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi tak adalah cakap apa. Nabi lalu datang wahyu. Dan tujuan wahyu tersebut untuk apa? Nak bagi tahu kepada umat dia dua benda ni dosa. Dua benda yang dibuat oleh ahli kubur dua orang ni berdosa. Dan adakah dua orang ni saja yang buat benda yang ni? Mestilah ramai yang buat. Tapi tujuan Allah bagi tahu kepada Nabi, supaya Nabi bagi tahu untuk kita tahu bahawasanya benda ni diancam azab kubur. Pertama, an-namimah, buat kerja ni, namimah ni. So orang namimah diancam azab kubur. Bila diancam azab kubur, maka bendanya berdosa lah, bendanya besar. Dan yang satu lagi, tak basuh kencing. Maka tak basuh kencing pun dosanya sama macam namimah, berdosa dan diancam azab kubur. Apa jenis azab? Tak tahulah. Mana tahu jenis azab dia? Nabi hanya diberitahu dua ni sedang diazab, tapi jenis azab tak diberitahu. Itu menunjukkan Nabi tak tahu benda ghaib. Pagi tadi kita sebut hadis dipanggil kepada haud Nabi, telaga Nabi. Kemudian diberitahu kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kewafatan engkau, daripada mereka mengubah agama engkau dan buat bidah. Maka Nabi tak tahu benda ghaib. So benda ni pun Nabi tak tahu benda ghaib. Daripada sini datang wahyu lagi. Nabi dengan rahmatnya mengepakkan pelepah tama, pacak satu kubur A dan pacak satu lagi kubur B. Dan Nabi bagi tahu selama mana pelepah ini masih hijau, maka dia mengurangkan azab kawan di bawah tu. Mengurangkan azab, bukan diberhentikan azab. Azab kena tapi kurang, atas rahmat Allah Azza wa Jalla melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur lain tak adalah dipacak tamar. Orang zaman sekarang apa salahnya? Kan? Tanah pokok, durian, terus. Tak kena azab lagi mayat bawah tu sebab dia punya akar ke bawah. Nabi hanya pacak pada dua kubur ni saja. Dan perbuatan tersebut dilakukan untuk meringankan azab dua orang ni. Kubur lain Nabi tak buat. Bermakna kita pun begitu jugalah. Kenapa kita tak buat? Kerana mana kita tahu kubur mana yang kena azab?
Nabi buat 2 kubur tu sahaja, dan itu telah diberitahu dengan wahyu. Maka itulah para ulama kata hadis ini menunjukkan khususiat khas untuk 2 mayat ni sahaja. Khas untuk 2 mayat ni saja. Kita pun kata, bubuh lah. Mana, memang kita tak tahu yang mana kena azab, yang mana bubuh je lah semua. Mana lah tahu kot-kot lah kena azab. Alhamdulillah. Mana lah tahu kot-kot kena azab, kita bubuh lah terus. Habis tu pada zaman Nabi tak rasa kot-kot. Sahabat Nabi tak rasa. Habis kot-kot yang lain pun kena jugalah kot-kot. Tapi tak lah, sahabat Nabi tak buat. Bermakna sahabat Nabi faham dah, itu hanya khususiat saja. Kalaulah Nabi kata, maka buatlah pada semua kubur, dan barulah buat. Tapi Nabi tak beritahu. Berikutnya, tak ada satu keterangan hadis pun bila dah kering pohon tamar tu pergi tukar baru. Kan? Mestilah dah kering tak? Lalu takkanlah kubur tu sekali je lalu dah kering dah, tukar kubur baru. Tak, dia pun tak buat. Nah, so itu cara nak faham hadis tu. Yang keduanya, bukan itu yang utamanya kita ambil. Hadis ni bukan utama suruh bubur pokok, bukan utama supaya tanam rumput. Hadis ni poin dia ialah namimah tu. Namimah dengan kencing tak basuh. Yang kita pergi utamakan daun pandan. Lepas tu tambah pula kerja. Daripada tak ada kerja, tambah kerja. Daun pandan tu kena gunting. Lepas gunting baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Bila nak habis? Apa tu? Gunting pandan. Dia tak bubul pandan tu Robi tu, tak cantik. So daun pandan tu dia himpun, dia gunting bagi jadi yang macam hiri tu kan. Macam kita tabur kat orang kahwin tu. Tak tahulah, merata ada. Bukan orang perak aja. So bila dia gunting tu dia baca qul huwallah. Bila kita tanya kenapa, menyedekahkan pahala kepada si mayat lah. Gunting habis. Orang Melayu betul siram air. Dia pun kata, kan ada riwayat merenjih air tu. Okeylah, dia pun kata, untuk apa tujuannya? Untuk bagi tanah tu mampat. Bagi tanah tu mampat lah kan. Maka dia bubuh air lah. Okeylah, kalau nak lah kan. Kalau nak, okeylah, boleh lah. Tapi yang pergi bagi berata-rata bertukar-tukar orang tu kenapa? Anak dia pula, anak. Bapaknya. Kenapa? Seorang muda lah tongging dia. Tongging. Dia bagi tanah tu mampat dah. Tak payah. Negara kita hujan banyak. Mungkinlah kalau negara Arab dan sebagainya, mungkinlah perlu kot. Sebab mungkin tanah dan sebagainya. So dia nak mampatkan tanah tu, dia bubur sikit air bagi bagi tanah tu ni. Okeylah. Negara kita hujan banyak sangat dah. Dah mampat tu, tak boleh nak kuring susah. Bagi sejuk mayat. Dia tak tahu, mana kita tahu dia sejuk ke tak. Bubur payung kan, supaya panas tak kena. Sekarang alhamdulillah dah banyak lah orang dah tak buat dah. Pergi payung. Payung kubur tu kan. Elok bagi tempat yang craft tangan tu buat gambar buat craft tangan elok lagi bagus. Poin yang Nabi nak bagi tahu dalam hadis ni bukan tanam pokok atas kubur.
Kenapa kita tak ambil kepentingan yamshi bin namimah tu, yang banyak yang kita buat tu? So itulah kepentingan dia. Namimah tu, kena azab kubur. Kencing tak basuh, berapa ramai kencing tak basuh? Pergilah ke tempat kencing tu. Tempat kencing orang lelaki kan tempat kencing berdiri tu. Kencingnya dah terus keluar. Punya ramai tak basuh. Hak tu ramai yang nak kena ancaman ni. So hak ni yang penting yang nak kita bagi tahu bahawasanya, satu namimah, point kitab kita ni, tajuk kita ni namimah. Yang kedua, kencing tak basuh. La yastatiru min baulihi. Maka dua ni penting. Dan walaupun sebab tu Nabi kata innahuma la yu'azzaban, mereka berdua sedang diazab. Wa ma yu'azzaban fi kabir, bukan benda besar pun yang nak kena azab ni. Benda kecil je, kencing tak basuh, itu aja. Tapi dia besar. Bal kabir, dalam riwayat lain, wa ma yu'azzabana fi kabir bal kabir. Dia tidak diazab dengan benda tu besar. Dia bukan diazab sebab besarnya benda tu, tapi benda tu besar. So kencing tak basuh, daripada kencingnya tak basuh, kotor seluarnya, betul sebagainya. Nak solat lagi apa, semua haram, semuanya tak sah. Tak besar tu. Kemudian kencing la yastatiru ni juga tidak menutup. Sebagai ulama kata la yastatir, tidak menutup waktu kencing. Istitar. Sitar langsir. Sitar tu langsir. So sebagian la yastatir disebut dalam hadis ni, ulama mensyarahkan tidak membersih, la yastanzihu, tidak membersihkan kencing. Maksud tak bersih kencing tu daripada hak yang pastikan betul-betul kencing habis, berikutnya basuh atau istinja dengan batu. Yang kedua, la yastatir, tak tutup kencing, kencing depan orang. Boleh jadi juga maksudnya begitu, wallahu a'lam. Boleh jadi juga. Nabi kalau nak kencing, dia pergi jauh-jauh, jangan bagi orang nampak. Kita bangga pula kencing, sembang lagi, hei, makan apa lepas ni? Sambil kencing. Dah jimat masa dah sebagainya. Okey, kencing tu satu hal lah. Bila dah sebut tu, kencing berdiri boleh tak? Kencing berdiri boleh bagi lelaki. Perempuan kalau boleh, boleh lah. Boleh. Kencing berdiri, ulama bahas boleh ke tak boleh. Maka sebagai ulama kata makruh, sebagai ulama kata tidak beradab. Sebab hadis Aisyah kata, siapa kata Nabi kencing berdiri, jangan percaya, kata Aisyah. Tapi yang meriwayatkan tu sahabat pula, Umarnya dan sebagainya, bila pergi ke Subatatul Qaum, dekat tempat buang sampah, Nabi kencing berdiri. Nak bagi tahu hukum boleh kencing berdiri. Maka Imam Ibn Hajar dan sebagainya mengatakan la haraj, tidak menjadi masalah untuk kencing berdiri. Bisyarat, dengan syarat memastikan air kencing tidak terpercik balik kepada kita. Maksudnya nak kencing berdiri boleh, tapi pastikan jangan terpercik balik kepada kita. So tempat kencing urine bowl, tempat kencing berdiri tu, kadang-kadang orang pakai kencing ni, dia tak tahu, dia tembok dekat simen tu, dia mungkin depan tutup balik. Lepas tu bila tempat kencing berdiri tu kan kita kena rapat. Tak rapat orang nampak lah. So dia pun rapat. Bila dia rapat dan dia kencing, tembok tu pelaju lah tu kan. Maka kebarangkalian untuk dia percik balik sangat tinggi. Maka itu tidak syar'i. Itu tidak syar'i. Tapi kalau dia kencing masuk dalam tandas yang tutup pintu tu, yang tandas duduk ataupun cangkung tu, dia kencing berdiri dalam tu dan dia pastikan tak terkena, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Dalam toilet yang tempat duduk tu, itu lebih selamat daripada kencing berdiri dekat tempat kencing berdiri tu. Selamat daripada terpercik balik. Tapi kalau tandas cangkung, kena hati-hati jugalah. Dia pergi tembok juga atas simen tu, dia akan percik balik lah. So syarat, kata Al-Imam Ibn Hajar dan ulama lain, kata syarat nak kencing berdiri, pastikan jangan terkena najis.
Itu sajalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajidu min shirarin nas zal wajhain huwa alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tajidu min shirarin nas zal wajhain, kamu akan dapati orang yang paling buruk sekali adalah orang dua wajah. Zal wajhain ni talam dua muka, kata orang Melayu. Huwa alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dia jumpa satu kumpulan dengan wajah yang lain, dia jumpa satu kumpulan wajahnya bertukar lain pula. Orang Melayu kata talam dua muka tu lah kan. Dia pergi dekat orang A, dia kutuk orang B. Dia pergi ke orang B, dia kutuk orang A. Yang dia selamat konon. Ni talam dua muka ni. Depan kita manis nak mampu ke tu orang. Belakang kita dia kutuk sakan. Ni zal wajhain. Ni orang paling buruk sekali. Syirarun nas. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Manaqib dan Kitabul Adab, babu ma qila fi dhil wajhain, bab apa yang dikatakan kepada orang yang dua muka ni. Dan juga Kitabul Ahkam, bab ma yukrahu min sana'is sultan wa idha kharaja qala ghairu zalika. Al-Imam Al-Bukhari letak dalam Kitabul Ahkam, Kitab Al-Ahkam, hukum hakam ataupun perkara yang menyebutkan tentang perundangan ni, ma yukrahu, apa yang dibenci daripada dia memuji sultan. Sana'u sultan, depan sultan dipuji sakan, bila dia keluar dia pergi kutuk. Wa Muslim fi kitab Fadailis Sahabah, babu khiyarun nas. Imam Muslim juga dalam banyak bab dia. Wa fi lafzin, dan lafaz tajidu shiraran nas zal wajhain, kamu akan dapati orang yang buruk ni di kalangan manusia ni ada dua muka ni. Huwa muttafaqun alaih al-Bukhari wa Muslim. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yublighni ahadun an ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhraja ilaihim wa ana salimu sadri, rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yublighni, jangan kamu menyampaikan, la yublighni, jangan menyampaikan salah seorang kamu tentang ashabi syai'an, tentang sahabat-sahabatku sedikit pun. Maksudnya Nabi tak bagi sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW bawa cerita tentang sahabat yang lain. Nabi tak suka. Jangan kamu datang kepadaku menyampaikan cerita tentang sebahagian sahabatku. Aku tak suka. Fa inni uhibbu an akhraja ilaihim wa ana salimu sadri, kerana aku ni suka untuk bertemu dengan sahabat-sahabatku dalam keadaan aku punya hati ni tenang, salimus sadr, lapang hatinya. So hadis ni Abu Dawud dalam Kitabul Adab, babu raf'ul hadis minal majlis, bab duk bawa cerita atau raf'ul hadis dalam majlis. Wa Tirmizi dalam babul abwabul manaqib, babu fadli azwajin Nabi, dalam bab kelebihan isteri-isteri Nabi. Abu Syekh meriwayatkan dalam akhlaqun Nabi, akhlak Nabi, dan yang lainnya. Wa isnaduhu dhaif, tapi sanad hadis ni lemah kerana ada Al-Walid ibn Abi Hisham mastur. Al-Walid ibn Abi Hisham satu orang rawi mastur. Mastur maksudnya dia punya keadaannya tak tahu, mastur. Wa Zaid ibn Zaidah, dan ada seorang rawi Zaid ibn Zaidah yang disebut Ibnu Abi Zaidah. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam As-Siqat, tafarrada birriwayati anhul Walid. Al-Walid hanya senya Al-Walid saja yang meriwayatkan daripada kawan ni tadi. Maka hadis ni lemah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fi isnadihi majhul, dalam sanadnya ada rawi majhul. Majhul maksudnya tak dikenali. So maksudnya hadis ni yang cerita tadi, Nabi tak suka sahabat datang kepada Nabi cerita tentang sahabat lain.
supaya tidak berlaku bila Nabi jumpa sahabat muka Nabi tak seceria selalu. Wa yughni anhu, dia kata cukuplah dengan hadis yang sahih, hadis Abu Dawud dan Ahmad wa ghairihima daripada Abu Umamah marfu', innal amir izabtagha ar-riba fin nas afsadahum. Ada satu riwayat yang sahih, dia kata sesungguhnya al-amir, ketua, innal amir izabtagha ar-riba, bila dia suka sangat cerita-cerita orang bawa kat dia ni riba, benda-benda yang ada syak wasangka ni, maka dekat di kalangan manusia afsadahum, maka dia adalah orang yang paling teruk sekali. Hadis tu sahih. Maksudnya sebagai pemerintah, kalau dia tu sendiri suka cerita orang ni bawa cerita kat dia, ngutuk orang ni, orang tu bawa cerita, dia tu teruk. Maka okey, kalau dia berpandukan hak yang tadi itu sahih, kita ambil makna hadis yang dhaif tadi tu. Maknanya Nabi tak suka kalau sampai kepada dia cerita tentang sahabat seorang A ni, cerita benda yang orang komplain pasal dia. Maka bila cerita pasal orang komplain, dah tentulah bila diceritakan kepada kita tentang benda tak elok tentang Mamat A, kita pun tiba-tiba jumpa Mamat A ni. So agak-agak apa reaksi kita? Mungkin kita merasa tak senang duduk, kita pun telah pun ada judgement kepada dia, kita pun telah pun ada dah idea dia ni teruk, walaupun mungkin kita rasa tak betul kot, tapi dah dia mesti ada, oh dia ni lah yang apa yang Muhammad cerita tadi tu, oh dia ni lah, maksudnya Nabi tak suka macam tu. Nabi tak mau dia jumpa sahabat Nabi yang lain dalam keadaan muka Nabi muram, masam, ada sempit dada. Nabi tak suka. Nabi suka jumpa dengan semua orang salimus sadr, dalam keadaan kita punya lapang dada. So bila kita lapang dada, tak ada apa-apa maklumat yang tak elok tentang dia, so kita akan mesra, kita tak ada suuzzon, kita tak ada rasa sakit hati, kita macam-macam tak ada lah. Yang itu semua membuka pintu setan. Bila dah ada saja tentang buruk kawan ni, setan pun mulalah cerita tadi tak betul, tapi mana tahu kau betul. Mana tahu kita pun dah berfikir demikian lah, boleh jadi betul dia curi ni. So itu Nabi tak suka. Itu akhlak. Dan sebenarnya dia menjaga kita juga. Macam kita sebut tadi lah, berapa ramai orang yang kena masalah stres dan sebagainya disebabkan duk sibuk fikir pasal orang tentang dia, sibuk nak tahu orang kutuk dia, sibuk nak tahu tentang orang kata dia. Yang nak tahu tu kenapa? La ilaha illallah. So jadilah satu orang yang lantaklah korang nak ngutuk aku, lantak pilah, yang penting aku ni, dalam aku ni bersih. Maka aku boleh layan orang ni sama, aku boleh layan orang ni sama. Dan kita tak mau ada apa-apa pun rasa tak sedap hati bila kita jumpa seseorang yang apabila kita telah tahu tentang buruknya dia tu. Kerana kita juga kena ingat, macamlah orang suka sangat kita. Sebagaimana kita tak suka orang berburuk sangka kepada kita, janganlah buruk sangka kepada orang. Itu semua Islam ajar. Kau tak datanglah surah Al-Hujurat. Surah Hujurat ajar kepada kita akhlak tentang kepada Allah, akhlak kepada Nabi kita, akhlak kepada sesama Muslim. Surah Hujurat. Jangan ada sangka buruk dengan orang, jangan ada tu, jangan ada ni, macam-macam. So ini penting yang dipanggil tazkiyah tadi tu, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa bukan duk berzikir menari, dah. Pembersihan jiwa, dada kita bersih daripada hak maksiatnya, daripada ngata orangnya, daripada sangka buruk dengan orangnya.
Itu pun kita masih belum lulus lagi. Kita nak sangka baik dengan orang pun masih tak lepas lagi. Duk sangka buruk dengan orang pun, betapa banyaknya orang kita sangka buruk. Belum tahu lagi tentang apa-apa selok belok hati nurani kawan tu, dah sekarang mana le tahu. Maka ingatlah diri kita sendiri. Kemungkinan depan orang pun orang tak suka kita juga. Kita tak suka orang duk cakap pasal kita. Kita tak suka perangai mamat ni gini. Tiba-tiba perangai tu salah satunya kita ada. Kita tak suka orang ni duk duk suka ngutuk orang. Bila kita jumpa orang, kita ngutuk orang juga. Kita tak suka orang umpat kita. Bila kita jumpa orang, kita pun umpat orang juga, boleh tahan. Kita tak suka orang macam-macam lah. Kita tak suka orang duk marah kita. Kita suka orang memaafkan kita, tapi kita sendiri tak suka memaafkan orang. Sibuk, aku tuntut kat akhirat, aku baling lah. Tuntut kat akhirat konon. Tentang kau tu pun banyak orang nak menuntut lagi tu. So benda ni semua yang diajar dalam kitab-kitab kita ni, supaya kita ni hatinya bersih. Kita malam-malam maafkan orang lah. Betul lah tu. Cuba belajar maafkan orang. Dan bila kita ada maafkan orang, kita pun minta, ya Allah, maafkanlah diriku. Nak Allah maafkan diri kita, nak Allah ampunkan dosa kita. Kita sendiri, aku nak jumpa kau hari akhirat esok. Tunggu jumpa Allah hari akhirat esok. Nak. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah afu, pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Maafkanlah aku. Walid, sorry, no maaf bagimu. So cermin diri sikit. Tengok muka sendiri. So ini yang Nabi ajar kepada kita. So ini akhlak. Benda ni bukan senang pun nak buat, susah. Kena mujahadah, kena belajar dan kena praktik, kena selalu ingat dan sebagainya. Wa an Ka'ab qala ittaqun namimah fa inna sahibaha la yastariha min azabil qabr. Daripada Ka'ab berkata, takutlah kamu kepada dosa namimah, kerana sahibaha, tuannya, iaitu tuan yang buat namimah, la yastarih, tidak akan rehat daripada azab kubur. Tak akan rehat daripada azab kubur. Wa rawa Mansur an Mujahid, daripada Mujahid, hammalatal hatab qala kanat tamshi bin namimah. Dalam surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab, isteri dia itu hammalatal hatab, isteri Abu Lahab, pembawa kayu-kayu api. Qala kanat, kerana apa? Kanat tamshi bin namimah, kerana bini dia ni perangai dia suka melaga-laga kuah. Tamshi bin namimah. Dan itu disebut oleh ulama-ulama tafsir terhadap surah yang kita sebutkan tadi, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. So itu tentang an-namimah. So an-namam berdosa besar. Namam berdosa besar. Kenapa dia dosa besar? Kerana ada azab kubur dan diancam azab hari akhirat besok. Maka dia dosa besar. Al-kabiratu sadisatu wal arba'un. Dosa besar yang ke-46. An-niyahatu wal latam. An-niyahah meratapi kematian. An-niyahah wal latam. Al-latam muku-mukui. Al-latam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, isnatan huma bin nasi kufrun. Ada dua benda bin nas pada manusia adalah kekufuran, kufrun. Pertama, at-ta'nu fin nasab, mengutuk nasab. At-ta'nu fin nasab, mencaci maki nasab. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan meniyahah, meratapi mayat. Rawahu Muslim.
Wa fil hadis sahih li Muslim, dalam hadis sahih Muslim, an-naihatu idza lam tatub, orang yang meratapi kalau tidak bertaubat. Apa maknanya? Dosa besar. Kalau tak taubat maksudnya berdosa besar lah, berat. In idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiran yaumal qiyamah, dipakaikan pakaian daripada jarab dan pakaian daripada qatiran yaumal qiyamah. Apa dia terjemah kat situ? Ada terjemahan tak? Pakaian dari cairan tembaga. Maksudnya satu pakaian dari neraka lah. Disebut al-qatiran usaratul abhal, isi perut busuk unta ataupun benda dalaman. So dia bagi pakaian menjarab, dia bagi pakaian pada hari kiamat besok, baunya busuk, sirbal min qatiran pada hari kiamat. Disebut juga al-qatiran wa ju'ilat sarabilihim min qatiran li'annahu yubalighu fi ishti'alin nar fil julud. Satu benda yang qatiran ni, satu benda yang kalau kena pada api dia menggalakkan pembakaran api. Sama ada macam tar ke ataupun benda, kalau dibagi pakaian tu disimbah dengan pakaian tu, campak neraka, macam tu lah, menggalakkan api tu. Maksudnya kalau kita campak tina dalam api, macam tu lah. So pakaian macam tu. So dia bagi pakaian hak yang masuk neraka akan menggalakkan api bakar lagi. Hak ni orang an-niyahah. An-niyahah meratapi kematian. An-niyahah boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan percakapan. An-niyahah dengan percakapan, kenapalah kena ke aku, kenapalah tak kena ke orang lain. Niyahah. Apalah salah aku. Satu perkataan yang menunjukkan dia tak mau dan tak suka benda tu. Itu niyahah. Perbuatan latam, menampar muka, ialah pukul badan. Perbuatan berat jadi Superman. Koyak baju, oleh kerana sedih sangat meninggalnya mak dia tu, koyak baju, jadi hak. Perbuatan ni berlaku bagi Arab Jahiliyah. Orang Melayu tak nampak lagi dia koyak baju. Tapi orang Melayu tu jerit-jerit, baling barang. So ni semua ni Ada depression? Lain. Sebab depression dia develop sikit. Yalah, tapi dia daripada kesedihan jugalah. Tapi dia bila dia kesedihan lama jadi depression. Dia penyakit. Niyahah ni boleh kadang-kadang boleh penyakit, boleh kadang-kadang jadi adat, ataupun boleh memang perangai dia macam tu. Perangai dia macam tu. So dia bila ni dia marah, tambah dia pandai barang, tiba-tiba lepas operation mati bapak dia, terus tendang pintu, ambil kursi je, baling, sebab marah. So dia yang itu dia bukan depression, iaitu dia tak boleh terima pada waktu dia kena tu. Tapi depression dia develop lama. Ya, asalnya dia tak boleh terima lah, tapi dia tak yang macam niyahah on the spot ni. Niyahah on the spot dia memang terus je baling baju, koyak baju kan. Depression pun boleh juga dia jadi macam niyahah, sebab ada seperti perbuatan jahiliah juga, dia tak potong rambut. Kerana kesedihan itu dia biar rambut dia panjang.
So something like macam depression jugalah. So kadang-kadang mungkin depression juga boleh jadi niyahah juga. Ada orang tak pernah simpan janggut, elok kematian bapak dia janggut panjang. Dia bukan ikut sunnah. Ada orang janggut panjang, bila kena tu dia cukup habis. Tu semua perbuatan tu niyahah. Itu perbuatan jahiliyah. Meratap. Aha. Dia tak boleh jadi. Itu perbuatan menunjukkan dia tak boleh terima benda tu. So itu dipanggil niyahah tu lah. So dia balik rumah tu pong tumbuk punching bag. Boleh jadi juga itu niyahah. Boleh jadi juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kami siapa yang menampar-nampar pipi, dan bukan di kalangan kami siapa yang mengoyak-ngoyak baju, dan bukan di kalangan kami da'a bi da'wal jahiliyah, menyebutkan suatu perkataan yang menunjukkan jahiliyah. Macam tadi dia, kenapalah aku yang semayang setiap hari ni, tiba-tiba mak aku juga yang dia nak matikan. So ini semua perbuatan jahiliyah. Macam mana kita nak, apa orang kata, supaya tak buat niyahah? Belajar. Kena belajar. Dan orang yang tak belajar lah, dia tak pernah dengar benda ni. So bila kita senantiasa belajar dan belajar dan belajar, maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya kita kenal Tuhan, kita kenal Nabi, kenal diri sendiri, percaya kepada qada dan qadar. Maka semua tu adalah nak bagi supaya jangan jadi niyahah ni lah. Tapi kalau dah memang kaki tak mengaji, memang senanglah jadi benda-benda macam ni. Kemudian berikutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Mayat diazab di dalam kuburnya bima niha alaih, kerana ratapan atasnya. Ni macam mana pula? Dia yang mati, orang lain niyahah, dia kena. Ada dua keadaan lah. Satu, esok bila aku mati besok, upahlah 10 orang menangis. Kan? So dia buat macam tu, dia upah ada orang tolong menangis untuk dia. Memang kena azab. Engkau kena azab. Yang kedua, para ulama sebut, dia tidak mengingatkan keluarga dia. So sebelum kita mati, ajar anak beranak kita, family kita, perbuatan ni haram. Besok bila aku mati, jangan niyahah, jangan meratap. Itu semua ketentuan Allah. Kena didik lah. So benda tu kena didik, kena belajar. So bila didik, ajar Al-Quran, ajar sunnah, bagaimana cara menghadapi kematian, bersedia menghadapi kematian. Apa saja yang berlaku adalah ketentuan baik dan buruk, semuanya adalah ilmu Allah. Boleh jadi benda yang kita tak suka baik untuk kita, boleh jadi benda yang kita suka adalah buruk untuk kita. Semua tu kena belajar, dan semua tu telah diajar oleh Nabi, dan semuanya telah diajar oleh Allah dalam Quran, dan disebut oleh Nabi, dan dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. So semua ni adalah bertujuan supaya nak mengukuhkan lagi keimanan, rukun iman yang keenam, iaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Untuk kita beriman kepada ketentuan baik dan buruk. Itu pun qada dan qadar pun kita tak mengaji. Tak faham qada dengan qadar lagi. Tahulah beriman kepada buruk, dah takat tu je lah. Dia tak tahu secara terperinci, secara detail. Orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia kena tahu ilmu Allah. Allah Maha mengetahui segala-galanya.
Yang kedua, dia kena tahu Alkitabah, semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Sebelum 50,000 tahun penciptaan langit dengan bumi pun dah ditulis dah di Lauhil Mahfuz. Berikutnya kena beriman dengan Al-Khalq, penciptaan. Allah Maha mencipta. Allah cipta baik, Allah cipta buruk. Yang berikutnya Al-iradah, masyiah, kehendak Allah. Kehendak Allah. So kehendak Allah ada kehendak syar'i, ada kehendak kauni. Allah suka kepada sesuatu dan perintahkan kita kepada sesuatu, kehendak syar'i. Dan kehendak yang tidak syar'i, Allah cipta benda buruk. Dan Allah kata jangan mendekatinya, Allah tak suka. So faham dah benda tu, kerangka beriman kepada qada dengan qadar tu, supaya bila berlaku kepada kita, yang kita ucap pertama sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari Allah, kita ni milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Dan ya Allah, berilah pahala atas musibah berat yang aku sedang hadapi ini, gantilah dengan lebih baik. So bila kita dah belajar, dah tengok kematian, banyak kematian, kita juga aware bahawa mak bapak kita juga akan pergi, kita pun akan mati, anak-anak kita pun akan mati, tak tahu bila. Bersedialah, dah kena bersedia dah pun. Barulah insya-Allah Allah tolong kita dalam bab ni. Wa bari'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-saliqati wal haliqati wasyaqqah. Ittafaqa al ahadits ats-tsalatsah. Nabi berlepas diri daripada as-saliqah. As-saliqah, menjerit-jerit kerana musibah yang berlaku. Al-haliqah, bila berlaku musibah dia pergi cukur kepala dia. Sebab musibah. Sebab musibah. Wasyaqqah, koyak baju. Koyak baju disebabkan musibah. So ini semua Nabi berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan yang ada. Berikutnya, seorang perempuan kan yang kematian kat menangis menjerit kat kubur tu, kan Nabi datang kat dia kan, Nabi kata sabarlah. Dia kata kau pergilah, kau tak rasa apa yang aku rasa kan, perempuan dia kata. Nabi pun pergilah. Nabi pergilah. Sehingga ada orang bagi tahu kat dia kan, kau tahu tak yang tadi tu siapa? Siapa? Nabi. Alamak, dia rasa salah lah. So dia pergi jumpa Nabi, dia minta maaf dan sebagainya. Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu adalah dikira pada permulaan berlakunya musibah. Itu namanya sabar. Okey. Dah sebut tentang depression tadi. Nabi SAW jumpa perempuan ni tadi dalam keadaan tersebut. Bila perempuan ni, so Nabi blah pergi. Nabi tak cakap apa-apa, Nabi pun balik pergi. Sebab kita kena faham juga keadaan dia lah. Dari satu sudut, Nabi tak katalah ni haram, dosa. Kita juga bila berhadapan dengan orang-orang yang macam ni, kena depression, kena anxiety dan sebagainya, kita tak kata apa, tu tak semayang, tak terima takdir. Ni lah dia, orang sudah datang mengaji, lagi dia jadi stres, lagi dia anxiety. Dah, itu bukan caranya. Maka caranya kita kena bantu. Dan ya, kemungkinan itu termasuk dalam niyah, tapi kita kena bantu. Manusia kan, manusia. Ya, dia buat benda dosa besar, tapi dosa ni tidaklah besar syirik. Dosa ni bila, sebab dia masalah, mungkin dia tak tahu itu tak boleh, mungkin dia kena depression tadi tu. So kita kena bantu orang-orang yang macam ni dan tidak judge dia as inilah tak jaga semayang, iman lemah. Itu tak sepatutnya. Dah tentulah iman dia lemah jadi orang itu.
Kalau iman dia tinggi, dia tak jadi macam tu. Jadi macam kau yang rasa macam bagus tu. So, depression, anxiety is real kan. Benda tu kalau kita tak rasa, susah juga kan. So itu juga penyakit yang juga kadang-kadang terletaknya rahmat Allah kat situ. Mana kita tahu? So mungkin dia jadi macam tu disebabkan, iyalah sebab tertekan sangat. Bila tertekan sangat, dia ada benda-benda lain yang juga mendevelopkan benda tu. Mungkin orang ni terlampau dia sayang, mungkin dia dengan matinya orang ni tak ada dah tempat pergantungan dia dah, dan dia rasa dah dunia ni dah tak ada apa dah. So dia jadilah kopi tu yang memerlukan kepada kita untuk membantulah. So depression dan sebagainya bukan saja orang biasa, nabi-nabi juga rasa, para nabi dan para rasul juga rasa. Tidakkah ayat Quran kata kepada Nabi SAW, apa tu ayat dia? Saya tak ingat. Macam mana ayat tu? Mafhumnya, engkau juga mungkin merasa macam nak bunuh diri di atas apa yang telah mereka lakukan terhadapmu. Maksudnya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy tak terima dakwah Nabi, sehingga menyebabkan Nabi kadang-kadang Allah sendiri menggunakan perkataan, saya tak ingat perkataan tu, yang jika kita terjemah perkataan itu bunuh diri. Kemungkinan engkau juga merasakan macam rasa nak bunuh diri disebabkan tidak terimanya kaum engkau kepada dakwah engkau. Walaupun sebahagian kata tak boleh kata macam tu, takkan Nabi rasa macam tu. Nabi maksum kan? Nabi tidak Nabi maksum dan tidak mungkin ada rasa nak bunuh diri dan sebagainya. Tapi itulah perkataannya, itulah perkataan yang digunakan oleh Allah dalam Quran. So depression adalah mungkin daripada niyah juga, ataupun mungkin daripada benda ni, maka dia bawa kesedihan yang berpanjangan, maka dia jadi efek kepada mental dia, maka dia jadi depression. So orang-orang macam ni perlukan pertolongan. Ayat yang semua hadis-hadis kita baca ni, mengingatkan kepada kita niyah adalah dosa besar. Tapi begitulah manusia. Jika dia masuk dalam dosa besar, Allah Maha Rahmat Allah, adanya pintu yang Allah buka untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? Dekat kesimpulan komen, apakah doa sahih untuk orang yang telah meninggal dunia? Doa untuk orang yang telah meninggal dunia, Al-Quran kata, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Wallazina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, itu orang yang dah mati. Orang yang berikutnya selepas daripada mereka, yaqulun, mereka pun berdoa mengatakan rabbana ighfir lana, wahai Tuhan ampunilah dosa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ni rasa dengki, rasa hasad, ghillan, rasa buruk sangka, ghillan lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka Quran suruh kita doa keampunan kepada orang mati, dan datang lagi adalah hadis yang banyak. So sebab itu bila ada orang mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ucapkan sunnah apabila mendengar musibah. Berikutnya doakan kepada orang mati, Allahumma ighfir lahu warhamhu.
Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan kasihanilah dia. Dalam doa salat jenazah kan kita doa dalam takbir kan, takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu sehingga habis. Dan apa saja doa-doa yang banyak, yang rata-ratanya adalah memohon keampunan dan rahmat untuk orang mati. So orang mati ini doanya adalah doa keampunan dan rahmat. Maka bila kita datang kubur pun sama, Assalamualaikum ya ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya Allah, salam sejahtera ke atas penghuni kubur ini, dan insya-Allah kita juga akan menyusul. Nas'alullah, kami minta kepada Allah untuk kami dan untuk dia as-salamah, keselamatan. So itu doa-doa yang sunnah yang kita doa kepada orang yang dah mati, bukan Al-Fatihah. Dulu Al-Fatihah kan. So bila kata Al-Fatihah, Al-Fatihah tak baca pun Al-Fatihah dibaca. Lawak sungguh. Punyalah. Yang pendek udahlah. Dan nak tulis dalam Facebook lah, tulis Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bila kita tulis tu Allahumma ighfir lahu warhamhu, kita pun Allahumma ighfir lahu warhamhu. Al-Fatihah, memang orang kata Al-Fatihah lah. Al-Fatihah dibaca, betul dah? Tak baca pun, dia kata Al-Fatihah dibaca. Al-Fatihah dibaca, maksud orang tu baca lah, orang tu dah baca lah. So yang sunnahnya bukan Al-Fatihah, yang sunnahnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Mana datang Al-Fatihah? Sedekah pahala lah. Mana datang Al-Fatihah kalau tak datang daripada perbuatan sedekah pahala? Sedekah pahala khilaf di kalangan ulama lah. Kias kepada puasa, kias kepada badal haji, kias kepada apa nama lagi, hutang, kias. So dia pun nak sedekahkan pahala. Tu yang datang Al-Fatihah sebagai tu. So bila orang mati baca Quran 3 kali khatam. Tu khatam lah, sebab nak sedekahkan pahala. So yang sunnahnya adalah doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sikit lagi at-ta'nu fil ansab yang ketiga, sebab dia satu bab yang sama. Qad sahha anna zalika kufrun al-kabiratu al-sabi'atu al-47. Dosa besar yang ke-47 adalah at-ta'nu fil ansab, mengutuk ansab, mengutuk keturunan nasab. Qala Nabi SAW isnatan huma bin nasi kufrun. Kita dah baca hadis ni tadi. At-ta'nu fil nasabi wan niyahatu 'anil mayyit, iaitu at-ta'nu fil ansab juga dosa besar. At-ta'nu fil ansab, mengutuk nasab. Apa maksud mengutuk nasab? Sama ada mengutuk nasab kita atau mengutuk nasab orang. Keturunan apa ni? Keturunan bodoh, kata keturunan orang. Dia bodoh 7 keturunan. Celaka. Mak bapak hang tak ajar ke? Siapa yang ajar macam ni? Ini semua tak elok. Ini semua kufrun. Ini semua jahiliyah ni berlaku. So jangan duk main nama bapak orang. Siapa yang ngutuk bapak orang, maksudnya dia ngutuk bapak sendiri. Orang tanya kepada Nabi, kenapa? Sebab dah dia kutuk bapa orang tu kutuk bapa dia lah, maka dia kutuk bapa orang lah. Maka sama konsepnya, jangan ngutuk sembahan orang lain, kerana nanti dia perkutuk Allah dengan cara tak ada ilmu. So ini semua adab. So jangan kutuk bapa orang, jangan kutuk mak orang, keturunan celaka, keturunan sial, apa ke benda lah, keturunan anak haram. Ni apa hal ni? Anak haram tak anak haram, kau tuduh dia anak haram lah, mana tahu dia tidak anak haram. Maksud kau tuduh dia berzina tak? Kau tuduh mak dia berzina, tak berat tu, kena qazaf. So ni semua adalah dosa besar yang wajib untuk kita hindari. Wallahu a'lamu bissawab. Yang akan datang nanti kita sambung. Kita Ramadan kita ada kelas As-Saminatu wal-Arba'un. Dosa besar yang ke-48 al-baghi. Al-baghyu
apa nama ni, melampaui batas. Al-baghi. Wallahu a'lam. Al-waladu salih yad'u lahu. Anak salih mendoakannya. Masuk sekali. Tapi kalau cucu dia macam mana doa ke ataupun dia buat amalan baik, tu niat kepada dia punya orang tua dia macam mana? Al-waladu salih yad'u lahu, walaupun al-walad itu muzakkar, tapi hukum bila disebut secara hukum syariat, bila disebut laki saja, maksudnya masuk perempuan sekali. So al-waladu salih yad'u lahu, anak yang mendoakannya. So anak yang mendoakannya ni dalam bahasa Arab, atas tu dipanggil aba, bapak-bapak, bawah tu semua dipanggil aulad, anak-anak. Boleh jadi juga terus sampai ke bawah, anak, cucu, cicit semua. Wallah alam, dalam bahasa al-walad anak dan cucu dia keturunan ke bawah lah, maka mendoakannya. Yad'u lahu, mendoakannya. So yang pertama kita faham mendoakannya sebagaimana Al-Quran aja, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berikutnya ulama luaskan lagi, apa maksud yad'u lahu? Anak-anak saleh yang melakukan amalan saleh automatik dapat kat mak bapak dia. Automatik. Anak soleh yang buat apa-apa amalan soleh, anak dia berpuasa, anak dia berrajin sedekah, anak dia menyukakan hati orang ramai, anak dia soleh lagi soleh. So kesalehan anak dia tu dapat saham juga kat mak ayah dia, kerana al-waladu min kasbi abi, kerana anak-anak itu juga hasil usaha mak bapak dia. Anak-anak adalah hasil usaha mak bapak dia. So sebab itu apa saja amalan soleh yang anak buat, walau dia tak mendoakan, walau dia tak niatkan, ya Allah, jenuh lah aku nak niat, ya Allah ni sedekah ni untuk mak bapak aku sekali, ya Allah ni pun untuk mak bapak aku sekali. Tak, semua amalan saleh yang anak dia buat, maka walaupun dia tak niatkan untuk mak ayahnya, dapat kat mak ayah dia juga. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang, peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja, makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada anjuran ke apa, tak ada, yang semua percuma je kita bagi, insyaAllah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.